Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi saya tengok tuan-tuan punya masjid ni dah nak standby untuk Ustaz Azhar Idrus. Jadi tahniahlah kepada barisan Datuk Kepimpinan Masjid. Sebenarnya bukan mudah juga kita nak jemput orang-orang besar macam Ustaz Azhar Idrus. Jadi saya difahamkan kata malam ni pun nak test mic, tapi suara saya pula petang tadi dia tak open ada tuan. Pagi tadi kuliah okey je. Petang tadi dia hilang sikit, mungkin tak tahulah. Yang penting tuan-tuan, 16 bulan ni buat dalam keluar dalam tu muat ke mungkin sampai keluar pun tu. Saya ingat sampai keluar. Ni tengok tabung pun ada, tabung soalan pun ada. Tentu ada soalan boleh tanya lah. Tu tabung soalan untuk Ustaz Azhar Idrus. Memang Ustaz Azhar Idrus ni dia datang untuk merungkaikan kemusykilan. Kalau tuan-tuan nak dengar ceramah, masjid tuan-tuan ni antara masjid yang aktif lah dengan ceramah. Yang saya tengok lah, masjid tuan-tuan ni banyak kuliah. Bagus lah tuan-tuan, banyak ustaz, macam-macam ustaz dia. Jadi bila kita panggil orang luar ni, antara benda yang bagusnya kita nak tanya dia soalan lah. Apa-apa kemusykilan, kan banyak kemusykilan kita ni, merungkaikan kemusykilan. Sama je tuan-tuan, ceramah ke jawab soalan ke sama je. Jawab soalan pun ceramah juga. Ceramah dalam merungkaikan beberapa persoalan. Baik. Jadi hari Jumaat malam Sabtu, betul tak? Jumaat malam Sabtu lepas maghrib. Bukan lepas Isyak, lepas maghrib. Daripada lepas maghrib sampai pukul 10.30. Maghrib sampai 10.30. Baik. Tak apa tuan-tuan, tahniahlah kepada pihak masjid. Kita sambung kita punya berkenaan dengan Perang Badar. Belum habis lagi tuan-tuan. Kita di bawah topik kematian di kedua belah pihak. Jadi Perang Badar ni umat Islam menang. Tapi walaupun menang, umat Islam ada juga yang terkorban. Tak ramai, ada 14 orang Tapi 14 orang sahaja yang terkorban. Adapun di kalangan musyrikin yang terkorban ada 70. Kita sebut sebelum ni lah, mati 70. Dan yang kena tangkap, yang ditawan juga 70. Jadi jumlah ni agak besar. Tentera Islam tidak ada seorang pun yang ditawan. Yang terbunuh ada 14. Dan yang terbunuh ni pula 6 daripada golongan muhajirin, yakni sahabat Nabi yang daripada Mekah berhijrah ke Madinah, duduk di Madinah. Muhajirin 6. Dan 8 daripada golongan Ansar, 8 orang. Jadi setelah Nabi SAW dapat mengalahkan tentera musyrikin ni, dan tentera musyrikin balik ke Mekah berpeliaran, lari tuan-tuan, tunggang langgang. Jadi ada 70 mayat, bukan sikit, banyak ni, 70 mayat. Jadi Rasulullah, ada sebagian mayat Rasulullah tanam, ada 24 mayat pemimpin Quraisy yang kita sebut sebelum ni kan, Abu Jahal, Utbah, Syaibah,
hak yang ni lah, besar-besar ni lah, Umayyah bin Khalaf. Rasulullah ambil 24 ni, lempak dalam perigi Badar. Di Badar lah, lempak dalam tu satu-satu bubuh. Kemudian tuan-tuan, malam ni kita akan sentuh bila Rasulullah bubuh, Rasulullah bercakap dengan dia setelah 3 hari kan. Jadi kita tengok, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dar, yang kata pengarang, diriwayatkan daripada Abu Talhah bahawanya Nabi SAW memerintahkan untuk mengumpulkan 24 pemuka Quraisy yang terbunuh. Kemudian mayat-mayat mereka dilemparkan ke dalam sebuah perigi yang kotor dan berbau. 24 orang, perigi yang busuk. Sebelum itu, jika ada suatu kaum yang berjaya mendapatkan kemenangan, maka mereka mengadakan pesta di Badar selama 3 malam. Ada jadi budaya dah, siapa perang di Badar, siapa menang, dia akan duduk di situ 3 hari 3 malam. Jadi Nabi SAW dengan para sahabat pun tak buat pesta, tapi memang duduk di situ 3 hari 3 malam. Cuma tak ada pesta minum arak, tak ada. Pada hari yang ketiga daripada perang Badar, baginda telah meminta haiwan kenderaan dan mengikatnya. Kemudian baginda berjalan dan diikuti oleh para sahabat sehingga baginda sampai dan berdiri di tepi perigi. Jadi Nabi pergi dah 3 hari, mayat dah busuk lah tuan-tuan. 3 hari ni dah bau busuk lah. Baru ni pun ada satu jenazah 3 hari tuan-tuan, dia kena patut ulang kat kebun sawit. Patut kena pergi hospital tuan-tuan, tapi dia tak pergi. Dia makan apa? Panadol ni. Dia kena ulang. Tedung selar tu. Tedung selar tu kalau tuan-tuan cepat-cepat, warna kuning tu kan, cepat-cepat pergi hospital pun boleh tentu hidup lah. Yang O tu tak kuat sangat, yang warna kuning tu, yang tu kuat. Jadi dia kena, dia makan Panadol dia, mati 3 hari tuan-tuan. Tapi 3 hari pun cukup, bau dia pun cukup kuat lah. Sampai jiran pun bau tuan-tuan. Orang pula, dia bau orang, dia tak macam bau binatang tuan-tuan. Binatang tuan-tuan bau busuk lah makan dia, tapi orang ni dia lagi kuat. Dia bau. Tanya orang yang kerja forensik, dia tahulah. Kadang-kadang sampai baju melekat, bau dia tu sangat kuat. Jadi ni mereka ni 24 mayat ni dah 3 hari. Jadi Nabi SAW pergi. Kenapa Rasulullah pergi? Bukan saja pergi, sebab Rasulullah nak bercakap dengan mereka. Mereka mati dah, tapi Nabi nak bercakap dengan mereka. Nabi nak berbual dengan mereka. Ini dalil talqin tuan-tuan. Baik, apa Nabi sebut? Baginda menyebut nama orang-orang musyrik yang jasadnya dilempar ke dalam perigi itu. Nabi sebut seorang-seorang. Wahai Abu Jahal, wahai Utbah, wahai Syaibah, wahai Umayyah. Satu-satu Nabi SAW sebut. Wahai Fulan bin Fulan, apakah kamu semua merasai gembira kerana kamu telah mentaati Allah dan Rasul? Jadi Nabi tanya, kalau hampa taat pada Allah tu, hampa akan seronok. Tapi lah ni hampa tak taat, hampa seronok ke tak seronok kan? Kita talqin tuan-tuan. Dan bila talqin, kita bercakap dengan orang yang mati tuan-tuan. Tuan-tuan sini buat talqin, ada buat talqin kot. Talqin sunat tuan-tuan, menurut majoriti ulama sunat talqin. Nanti kita sebut dalil dia. Kemudian, sesungguhnya kami telah mendapat apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami adalah benar. Lalu apakah kamu semua mendapat apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu kepada kamu juga adalah suatu yang benar? Kata Nabi SAW, kami orang Islam telah dapat kemenangan. Hampa yang sembah berhala ni dapat ada balasan daripada berhala hampa tu. Dia pun dah mati dah tuan-tuan. Bila Nabi SAW cakap dengan mereka lagu ni, sahabat Nabi pelik lah, sebab dah mati. Dah 3 hari, dah busuk dah pun, dah berulat dah tuan-tuan, dah berayak dah tuan-tuan. Manusia ni bila dia mati, anggota yang paling cepat rosak mata dengan kemaluan. Dan 2 tempat ni banyak dosa. Tempat yang paling banyak dosa, lidah, mata, kemaluan, antara yang cepat rosak, tempat yang paling banyak dosa. Jadi dah, bila Nabi bercakap dengan mereka yang dah mati ni, maka Sayyidina Umar bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara dengan jasad-jasad yang tidak lagi mempunyai roh? Mati dah ni, roh tak ada dah. Pasal bercakap dengan mereka, dah tinggal bangkai lah. Baik, apa kata Nabi SAW?
Baginda menjawab, demi yang diri Muhammad ada di dalam tangannya, kamu tidak dapat mendengar daripada mereka tentang apa yang aku katakan. Nabi kata, dalam riwayat dia, Nabi kata, kamu tidak mendengar daripada mereka, tetapi mereka tidak dapat menjawab. Nabi kata kat Sayyidina Umar, kamu tidak lebih dengar daripada mereka. Maknanya Sayyidina Umar dengar, tapi mereka lagi dengar. Mereka dengar lagi jelas. Ma anta bimusmi'in minhum, Nabi SAW sebut dalam bahasa Arab. Wahai Umar, kamu taklah lebih dengar daripada mereka. Kamu dengar, mereka lagi dengar, tapi mereka tak boleh jawab. Inilah dalil antara dalil talqin. Jadi tuan-tuan lepas mandi kebumikan mayat, buat talqin sunnah menurut majoriti mazhab. Dalam mazhab Hanafinya Ibnu Abidin dalam kitab Radul Mukhtar sebut. Disebut juga dalam mazhab Maliki Syekh Al-Mawaq sunat. Disebut dalam mazhab kita lagi lah tuan-tuan, memang sunat lah. Mazhab Syafi'i Imam Nawawi sebut, Ibnu Salah sebut memang sunat talqin. Dalam mazhab Al-Bahuti dalam mazhab Hanbali juga sunat. Dalilnya yang ni, dan lagi satu dalilnya adalah hadis riwayat daripada sahabat Nabi nama dia Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ni dia pesan. Hadis ni riwayat Imam Tabarani dalam Mu'jam Kabir dengan Mu'jam Saghir. Dan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, sanad dia isnaduhu salih. Sanad dia okey. Dan dikuatkan oleh Al-Hafiz Ad-Diya dalam kitab dia Al-Ahkam. Cerita talqin ni pendek je cerita dia, tapi memang ada lah. Abu Umamah tu pesan kat kawan-kawan dia, kata kalau aku mati nanti buat seperti mana Nabi suruh buat. Lepas tanam aku, jangan balik lagi. Buat apa tuan-tuan? Bila dah tanam, kata Nabi SAW, falyakum ahadukum ala ra'si qabri, salah seorang berdiri di kepala kan kubur, kepala dia. Sebab tu kita talqin, kita menghadap dia. Jadi kita berdiri di kepala dia. Lepas tu kata apa? Kata Nabi SAW, katalah, ya fulan ibnu fulanah, wahai fulan bin fulanah. Maksud dia bin mak tuan-tuan. Memang dalam hadis sebut bin mak lah. Tapi nanti di padang mahsyar, ketika mana dipanggil seorang-seorang di padang mahsyar, ketika itu bin kepada bapa, boleh nak bin pada bapa. Adapun waktu mati ni dalam hadis ni sebut bin pada mak. Tu dia kata fulan bin fulanah, bin mak lah. Kalau tak tahu mak dia, bin siapa? Hawa kan. Nabi sebut. Sebab tu Abu Umamah Al-Bahili tanya Nabi, kalau tak tahu, fa in kanat ummu lam tu'raf, kalau mak dia tak tahu nama mak dia, macam banyak orang tak tahu nama mak dia. Kata Nabi SAW, yang subuh ila Hawa, maka nasabkan kepada Hawa. Jadi panggillah dia, ya fulan, sebutlah nama dia, Ahmad bin Zainab ke, sebut, wahai Ahmad bin Zainab. Jadi kata Nabi SAW, panggil ya fulan bin fulanah. Kemudian kata Nabi SAW, fa innahu yasma' wala yujib, dia dengar tapi dia tak boleh jawab. Macam ni, macam ni. Dia dengar tuan kata tu. Dia tuan talqin, tuan kata wahai fulan bin fulanah, Ahmad bin Zainab, dia dengar tapi dia tak boleh nak jawab. Lepas tu kita kata lagi, pasal nak talqin kita sebut 3 kali kan? 3, betul Imam? Kita panggil lagi, ya fulan bin fulanah, wahai Ahmad bin Zainab, contohlah. Dia akan kata apa? Kata Nabi SAW, fa innahu yastawi qa'idan. Kali kedua tuan-tuan cakap, dia duduk. Dia duduk tapi di alam barzakh lah. Dia duduk di alam barzakh. Lepas tu kita kata lagi sekali, ya fulan bin fulanah, ataupun ya Ahmad bin Zainab, contohnya lah, Ahmad bin Zainab. Kali ketiga tuan-tuan sebut, dia bercakap yang dalam kubur, tapi tak dengar lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar, kita lari lah tuan-tuan. Memang tak dengar. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, arsyidna yarhamukallah, bagilah aku petunjuk, moga Allah rahmatkan kau. Tak dengar tuan-tuan, tapi dia cakap, kita tak dengar. Lepas tu kita kata apa? Bahasa Melayu panjang lah tuan-tuan kan. Bahasa Melayu panjang lah yang kita tambah tu. Tapi yang dalam Arab yang Nabi ajak tu pendek je. Talqin yang Nabi ajak ni, Nabi kata apa?
Uzakkiruka, kita sebut ini talqin yang Nabi sebut dalam hadis tu lah. Uzakkiruka ala apa, ma kana alaihi ma ala syahadati fid dunya. Uzakkiruka ala ma alaihi min syahadati fid dunya. Aku ingatkan engkau dengan penyaksian engkau ketika berada di dunia. Apa dia? Alla ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Dua lagi apa? Wa annaka radita billahi rabbah, dan engkau redha Allah sebagai Tuhan kamu. Yang ketiga. Yang keempat, wa anna Muhammadan nabiyya wa anna al-islam dinah, dan kita redha Islam agama kita. Wa anna Muhammad wa raditu wa bi Muhammadin rasulah, dan kita redha Nabi Muhammad itu nabi kita. Lagi satu apa? Last sekali. Wa bil Quran imamah, dan Quran itu petunjuk imam kami. Maknanya dia malaikat tanya 4. Ma rabbuka, lagi wa ma dinuka, apa Tuhan kamu, apa agama kamu, lagi wa ma dinuka, wa ma nabiyuka, siapa nabi kamu, wa ma imamuka, apa imam petunjuk kamu. Jawapan dia bocor dah semua. Ma rabbuka Allah, ma dinuka Islam, ma nabiyuka Muhammad SAW. Lagi satu apa? Ma imamuka, apa imam kamu? Al-Quran. Soalan bocor dah tuan-tuan. Jadi kita tak boleh nak jawab tuan-tuan. Saya ingat Ustaz Ismail Kamus, dia bagi tahu masa dia mengajar di belah Kuala Lumpur tu, meninggal dah Ustaz Ismail Kamus pun. Dia mengajar datin-datin yang kaya-kaya ni. Datin-datin ni bagi tahu kat Ustaz Ismail Kamus, ajaklah kami soalan munkar dan nakir. Kami nak hafal. Nak hafal. Hafal. Hafal, tapi yang jawab bukan kita, iman. Tapi nak cerita itu yang kita ajak ni. Kita ajak si mati tuan-tuan, sunnah. Tapi dalam kita punya talqin panjang lagi lah. Nanti akan datang 2 orang malaikat munkar dan nakir. Janganlah kau takut dan gentar. Oh, senang kita cakap, kawan kat bawah tu tuan-tuan. Tapi itu kita, janganlah kau takut dan gentar. Dia juga hamba Allah, dapat. Tapi nak ceritanya talqin tu ada. Dan talqin itu sunnah menurut majoriti ulama sunat. Kita ajak dia supaya dia boleh, masa tu dia perlukan petunjuk tuan-tuan, dia perlukan bantuan tuan-tuan. Kita cakap sayanglah kalau kita tanam balik terus. Tanam, kita ajak dia sikit. Nak baca setakat tu pun boleh, kalau nak baca yang panjang pun boleh. Tapi jangan talqin macam orang asli tuan-tuan. Orang asli ada talqin juga. Ustaz Ismail Kamus dah cerita, dia dengar orang asli talqin. Orang asli tuan-tuan, kalau pergi di Sabah Sarawak tu, tuan-tuan jangan pelik tengok kubur. Ada batu nisan Kristian, ada batu Islam, ada macam-macam batu nisan. Orang pergi ambil gambar, kata apa ni kubur campur. Dia bukan kubur campur. Memang kalau dia tengok batu nisan Islam lawa, dia pun batu nisan Islam. Kalau nampak palang tu lawa, pun palang. Rupanya dia pun bukan Islam pun. Satu lagi yang pergi Sabah, janganlah makan apa, sinalang bakas. Sinalang bakas, nak tambah sinalang bakas lah. Oh. Ada orang pergi sana, dia makan. Makan sedap sinalang bakas. Ada satu Tok Haji, Tok Lebay bang, pergi sana tepi jalan, tengok orang pakai tudung jual sinalang bakas. Sinalang bakas, bakak. Dia makan sedap. Bila orang kata kat dia, tak boleh makan, haram, dia kata apa? Dia tanya, ada tak sinalang bakas yang halal? Mana nak ada sinalang bakas yang halal? Sinalang itu babi lah tuan-tuan. Sinalang tu babi hutan yang Datuk duk tembak tu, pam. Babi hutan, sinalang tuan-tuan. Bakas tu bakar. Tetapi perhatikan tengok, dia kadang pakai kopiah, dia pakai tudung, dia nak bagi orang beli. Mana ada halal tuan-tuan, babi bakar halal mana ada. Ada satu polis di Penang tu, dia cerita kat saya, dia pernah beli satu burger. Yang jual itu Cina jual burger kat Penang. Jadi dia tengok menarik kan, dia beli. Polis ni dia makan,
Dia kata, ustaz, sedap, paling sedap yang ada atas muka bumi ni, kata. Dia tak pernah rasa burger sedap lagu tu. Jadi disebabkan teruja sangat ni, dia tak dapat nak menyembunyikan perasaan tu. Dia pergi cari balik Cina tu. Dia kata, burger apa sedap sangat ni, kata ni. Inilah burger babi. Babi. Aku tuan-tuan, dah tengok orang jual, tuan-tuan, tanyalah dulu, betul tak mi makan ni, tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, itulah dalil berkenaan dengan talqin. Orang asli kalau dia punya talqin, dia kata kalau datang malaikat, kalau malaikat itu pukul belah kanan, hang elaklah belah kiri. Dia ajar. Betul. Kalau dia pukul belah kiri, hang elaklah belah kanan. Oh, sedapnya dia. Tapi kalau malaikat tu pukul kat tengah, nasib hang lah. Pulih pula macam tu. Baik tuan-tuan, tak apalah. Tapi itulah ceritanya dalil talqin. Menurut majoriti ulama, hukum dia sunnah. Boleh kita pendekkan pun tak apa. Nak panjang boleh, tapi kalau ringkas padat itu lebih baik. Baik. Kemudian tuan-tuan, Mekah menerima berita kekalahan. Orang-orang musyrik bertempiaran melarikan diri daripada medan perang dengan berpecah-pecah dan tidak mengikut peraturan. Jadi mereka kalah, maka mereka pun bertempiaran lari, tuan-tuan, tunggang langgang lari. Mereka lintang pukang menuju ke berbagai lembah dan perkampungan. Kemudian mereka melarikan diri ke Mekah dengan kepala tertunduk lesu. Malu malu. Oleh kerana perasaan malu, mereka tidak tahu bagaimana cara untuk masuk ke Mekah. Tak tahu macam mana nak masuk. Sebab mereka sangka mereka boleh menang, tiba-tiba kalah. Sebab tu tuan-tuan ingat, tuan-tuan tengok kita baca ni, orang yang menentang Islam ni, tuan-tuan, orang yang menentang kebenaran ni, dia pun susah. Ada yang mati, habis duit, ada yang cacat, kena potong tangan. Orang yang menentang Islam, tentang kebenaran ni, dia pun susah. Janganlah dia lebih sabar daripada kita, tuan-tuan. Dia sabar dengan kesusahan menentang Islam tu daripada kita sabar membela Islam. Itulah Al-Quran sebut, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, sabarlah, wasabiru. Apa makna wasabiru? Maksud dia, janganlah kesabaran kita ni dikalahkan oleh kesabaran musuh-musuh Islam. Sebab orang yang menentang Islam, menentang kebenaran ni, dia juga sabar dalam menentang Islam tu. Dia juga terkorban, tuan-tuan. Dia juga korban masa, jiwa dan raga dia. Janganlah dia lebih sabar pada kita, tuan-tuan. Itu panggil wasabiru tu. Baik, kemudian Ibnu Ishaq mengatakan bahawa orang yang pertama kali menyampaikan khabar di Mekah tentang kekalahan Quraisy adalah Al-Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai. Yang lain semua pakat malu, tuan-tuan. Yang ni masuk dulu. Al-Haisuman ni masuk dulu. Baik, apa yang terjadi di sana? Orang-orang yang berada di Mekah bertanya kepadanya. Dia menjawab, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abul Hakam bin Hisham, Umayyah bin Khalaf mati terbunuh. Ni kepala besar ni. Utbah bin Syaibah, kepala besar, mati, dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Syaibah juga mati, dibunuh oleh Sayyidina Ali. Kemudian Abu Jahal pula pun ni, Abul Hakam ni, Abu Jahal lah. Abu Jahal juga mati, dibunuh oleh Muaz dengan Muawiz. Kemudian dipancung oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud. Dan Umayyah bin Khalaf dibunuh oleh Bilal dengan pasukan tentera Islam. Jadi empat ni telah terbunuh. Dia masih menyebutkan beberapa nama pemimpin yang lain. Tatkala dia menyebutkan nama-nama pemuka Quraisy itu, Safwan bin Umayyah yang hanya duduk di rumah berkata, Safwan bin Umayyah ni siapa? Anak Umayyah bin Khalaf. Anak Umayyah bin Khalaf. Dia berkata, demi Allah, jika dia memikirkan hal ini, maka bertanyalah kepadaku tentang dirinya. Tanya pasal aku, pasal ayah dia lah. Kalau nak tahu pasal ayah dia, tanya kat dia. Dia tak pergi, ayah dia pergi perang. Ayah dia Umayyah bin Khalaf pergi dengan adik dia kan, Ali. Kan Umayyah mati, anak dia nama Ali pun mati. Yang Safwan ni tak join. Dan seingat saya, Safwan bin Umayyah ni last kali dia masuk Islam. Safwan bin Umayyah. Lalu apa yang boleh dilakukan oleh Safwan bin Umayyah? Tanya mereka. Al-Haisuman menjawab, dia hanya duduk di rumahnya. Padahal demi Allah, kulihat dengan mata kepala aku sendiri bagaimana ayah dan saudaranya terbunuh. Safwan dia tak join. Dan dia last sekali dia masuk Islam, Safwan bin Umayyah. Baik, kemudian Abu Rafi', pembantu Nabi SAW berkata,
dahulu aku adalah pembantu Al-Abbas. Dia Abu Rafi' ni dia pernah menjadi pembantu Nabi SAW, tuan-tuan. Dia pembantu Nabi yang dibebaskan, dia panggil maula, tuan-tuan. Maula. Ada kata man kuntu maula fa aliyu maula. Maula ni banyak mana? Antara makna maula ni adalah hamba yang dibebaskan. Dia panggil maula, tuan-tuan. Termasuk Abu Rafi' ni. Ada seorang hamba Nabi yang terkenal kan. Nama dia Safinah. Maula Nabi. Nabi panggil dia Safinah. Safinah ni maksud dia kapal besar. Safinah. Kenapa Nabi panggil dia kapal besar? Pasal dia angkat barang besar-besar. Nabi kagum tengok dia. Maka Nabi SAW panggil dia Safinah, kapal besar. Jangan ingat perempuan, dia lelaki. Memang dengar perempuan Safinah, tapi Safinah tu nama kapal. Dia ni lelaki, tapi disebabkan dia kuat angkat barang banyak, Nabi panggil dia kapal. Safinah, kapal. Safinah ni termasuk Abu Rafi' ni. Tapi walaupun sahabat yang tak terkenal sangat Safinah, tapi iman tinggi, ini pun tinggi Abu Rafi' ni. Safinah, tuan-tuan, sikit cerita tentang ni. Safinah bekas hamba Nabi SAW ni. Pernah satu ketika dia naik kapal dia nak karam. Kemudian kapal dia tu pergi ke negeri, jatuh kapal dia terdampar di sebuah negara. Ada yang kata benua Afrika, sebab tuan-tuan tengok peta, Afrika dengan Arab tu bukan jauh pun. Ada yang kata di Rom. Bila dia sampai kat benua tu, tengok ada seekor singa. Bapak singa tu, tuan, nak makan dia, nak terekam dia. Singa. Boleh jadi di Afrika lah ada singa. Safinah ni tengok, masa ni Nabi SAW dah tak ada lah. Singa nak terekam Safinah. Tapi nak cerita iman sahabat, tuan-tuan, walaupun tak terkenal, sekecil Safinah, bekas hamba Nabi, iman tinggi. Bila singa nak terekam dia, tuan-tuan, dia kata dekat singa tu, ya Abul Haris. Arab panggil singa Abul Haris. Wahai bapa binatang buas, ya Abul Haris, ana Safinah. Aku ni nama aku Safinah, maula Rasulullah SAW. Aku ni bekas hamba Nabi SAW. Singa tu terus malu, tuan-tuan. Tersipu-sipu manja, tuan-tuan. Kalau macam anjing tu ekor bergetar, singa tersipu-sipu manja. Tuan-tuan pernah tengok tak? Hei, singa mana pernah tersipu-sipu manja, tuan-tuan. Tetapi usap tengkuk dia, tak ada tersipu-sipu manja, dia tokak ada, tuan-tuan. Singa ni bila sebutnya Ana Safinah maula Rasulullah SAW, dia tersipu-sipu manja. Dia jadi malu, tuan-tuan. Singa ni, malah singa ni dia follow Safinah ni. Bila ada orang main kat Safinah, dia nak terekam, dia jaga pula Safinah. Ini Abu Rafi', tuan-tuan. Ini juga bekas bantu Nabi SAW. Yang ni juga iman tinggi, tuan. Kita tengok di cerita dia dengan Abu Lahab. Baik, kata Abu Rafi', dahulu aku adalah pembantu Al-Abbas. Sebelum menjadi pembantu Nabi, dia bantu Abbas. Siapa Abbas? Pak saudara Nabi, tuan-tuan. Pak saudara Nabi, dan termasuk dalam Ahlul Bait Nabi lah. Dan daripada keturunan Abbas ni, kebanyakannya menjadi pemimpin daulah Islamiyah. Tuan-tuan ingat hadis Nabi kan, riwayat Imam Tirmizi kan, bila orang tanya siapakah Ahlul Bait, maka kata Zaid bin Sabit, dia kata Ahlul Bait ini adalah keluarga empat kan. Alu Ali, keluarga Ali, iaitu Hasan Hussein dan ke bawah semua. Alu Aqil, keluarga Aqil, Aqil adik Sayyidina Ali, semua. Kemudian Alu Ja'far, abang Sayyidina Ali, At-Tayyar kan, keluarga dia tu. Segala keturunan dia pun empat ni masih ada sampai hari ni. Empat keturunan tu sampai hari ni masih ada. Kemudian wa Alu Abbas. Inilah Abbas. Abbas ni pak saudara Nabi, tuan-tuan. Pak saudara Nabi memang rapat lah dengan Nabi, pak saudara Nabi. Keturunan dia ni semua Ahlul Bait, empat-empat ni. Jadi kita menghormati dan kita memuliakan ala ra'si wa ain keempat-empat ni. Jangan ambil satu jalur ada orang ambil satu jalur yang itulah yang dipuja, tuan-tuan. Silap. Keempat-empat ni, tuan-tuan. Dan dalam keempat-empat ni, tuan-tuan, yang Allah kurniakan kerajaan lama, tuan-tuan, adalah keluarga Abbas. Itu yang kerajaan apa? Abbasiyah, ya. Daulah Abbasiyah tu lebih kurang 500 tahun ke 600 tahun. Antara daulah yang paling panjang dalam sejarah tamadun Islam daripada keturunan Ahlul Bait, keluarga Abbas.
Dan keluarga Abbas. Ni semua daripada Abbas ni lah. Pak saudara Nabi Abbas ni lah. Kalau macam Ali, sepupu. Pak saudara dengan sepupu, tuan-tuan. Pak saudara, rapat kalau pak saudara ni. Abbas. Sama dengan Aqil dan Ja'far, sepupu Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan, pada ketika itu Islam telah bertapak dalam diri beberapa orang ahli keluarga Abbas. Setelah Abbas meluk Islam, maka Ummul Fadl dan aku turut ikut langkah itu. Jadi Abbas masuk Islam, isteri dia Ummul Fadl juga masuk Islam, dan pembantu dia, hamba dia juga masuk Islam, iaitu Abu Rafi'. Sesungguhnya begitu Al-Abbas menyembunyikan Islamnya. Abbas ni disembunyikan Islam ni. Dia tak beritahu. Bila dia zahirkan, Fatul Mekah. Fatul Mekah baru dizahirkan keislaman dia. Sewaktu perang Badar meletus, Abu Lahab tidak ikut serta. Siapa Abu Lahab ni? Abang Abbas. Abu Lahab, abang Abbas. Abbas ni adik bongsu ayah Rasulullah lah. Ayah Rasulullah tu pun dah adik dia tu, Abdullah tu. Abbas ni yang paling kecil sekali. Sampai umur dia pun sama dengan Nabi SAW, lebih kurang. Nabi wafat, Abbas hidup lagi. Baik, kemudian Allah telah membuat Abu Lahab menjadi hina dan rendah di mata masyarakat dengan berita kekalahan Quraisy. Jadi Abu Lahab ni tuan-tuan tahulah, dia tak pergi perang, tapi dia bagi segala kelengkapan. Dia bagi duit, modal untuk perang. Dan Abu Lahab ni walaupun pak saudara Nabi, dia ni antara orang yang paling benci Nabi, tuan-tuan. Kalau di Mekah ni dia paling benci Nabi, benci sungguh. Padahal waktu Nabi lahir, siapa paling seronok? Dia paling seronok. Sebab apa dia seronok? Ialah adik dia dah meninggal. Siapa adik dia? Abdullah, ayah Rasulullah. Meninggal kan? Rasulullah belum lahir, lagi 2 bulan Rasulullah nak lahir, Abdullah meninggal dunia dalam keadaan miskin. Abu Lahab ni bila Aminah lahirkan Nabi SAW, Abu Lahab paling happy sekali lah. Seronok, dia buat kenduri besar-besaran. Dia merdekakan hamba dia apa? Nusaibah kan? Nusaibah Al-Islamiyah, dia bebaskan. Seronok sangat tuan-tuan. Tapi bila Nabi berdakwah, dialah orang yang paling benci Nabi SAW. Saya sebut kat tuan-tuan dulu, bila Nabi berdakwah tuan-tuan, dia ikut belakang Nabi. Nabi berdakwah, dia ikut belakang Nabi. Nabi kata kat manusia kan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini cara Nabi dak berdakwah. Pendek je. Nabi pergi kat semua kabilah ni, wahai manusia, sebutlah la ilaha illallah, pasti kamu akan berjaya. Itu Nabi punya dakwah. Abu Lahab duduk belakang. Abu Lahab kata apa? Innahu sabiun kadzab. Itu jahat Abu Lahab. Abu Lahab kata apa? Dia ni murtad daripada agama nenek moyang, dan dia ni penipu besar. Dia ikut Nabi. Orang yang nampak, yang cerita ni, dia nampak Nabi berdakwah, belakang Nabi ada orang yang muka dia macam bulan purnama. Pasal apa sebut bulan purnama? Pasal Abu Lahab ni handsome. Tu panggil Abu Lahab. Tu yang perawi ni kata nampak seorang lelaki yang muka macam bulan, handsome. Dia duduk belakang Nabi, muka cukup handsome, tapi mulut jahat. Nabi pun handsome tuan-tuan. Tak pelik lah Abu Lahab pun handsome, tapi mulut dia jahat. Dia ni murtad pada agama nenek moyang. Dia ni penipu besar, kazab, kuat penipu. Jadi Abu Lahab ni dia cukup benci Nabi SAW, benci sungguh. Sebab tu waktu Nabi panggil ahli bait Nabi kan, keluarga Nabi kan, di apa? Sofa, bukit Sofa kan. Siapa yang lempak batu? Maki Hamun, hadiah. Dia ni lah. Tu yang kata tabat yada Abi Lahab wa tab. Allah laknat 2 tangan Abu Lahab. Isteri dia pun masuk dalam neraka tuan-tuan. Baik, jadi Abu Lahab, cerita Abu Lahab ni orang boleh masuk Islam. Cerita Abu Lahab, orang boleh masuk Islam. Sebab ayat tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana dzatal lahab wa imra'atu. Dia akan masuk neraka, bini dia masuk neraka. Bini dia jadi bawa apa? Hammalatal hatab, bawa apa? Kayu api neraka. Surah ni turun 10 tahun sebelum Abu Lahab mati. 10 tahun sebelum Abu Lahab mati. Ada seorang nama dia Gary Miller, Dr. Gary Miller, Profesor Matematik dan Falsafah daripada Toronto, Kanada, masuk Islam. Antara sebabnya cerita ni. Pasal apa masuk Islam? Cerita 1978 tuan-tuan. Sebab dia kata ayat ni betul-betul apa?
cerita benda nak mai. Padahal Abu Lahab ni boleh je kalau dia nak membuktikan ayat tu tipu. Dia masuk Islam dah tipu-tipu, munafik kan. Masuk Islam tipu-tipu. Jadi Allah Ta'ala dah salah. Allah Ta'ala kata aku masuk neraka, tak beriman. Tapi sampai ke sudah Abu Lahab tak masuk Islam. Sampai ke sudah, sampai ke mati tuan-tuan. 10 tahun ayat ni sebut Abu Lahab ni akan masuk neraka. Betul-betul masuk neraka pun. Ni kita nak cerita dia nak mati ni, Abu Lahab. Baik tuan-tuan. Kemudian sungguh pun begitu, berbanding dengan kami pula yang merasa semakin kuat dan perkasa, di mana aku ditugaskan untuk membuat anak panah, biar aku pun aku tergolong dalam golongan yang lemah. Aku meraup anak panah sambil duduk di batu pembatas perigi Zamzam. Dia buat anak panah, dia tak pergi perang, dia hamba. Jadi tapi dia buat anak panah. Demi Allah, ketika aku sedang meraup anak panah dan di sisiku ada Ummul Fadal yang sedang duduk, yang mana ketika itu kami berasa amat gembira dengan berita kekalahan tentera Quraisy. Depa ni dah Islam, depa seronok. Depa duduk di Mekah, depa seronok bila tahu tentera Quraisy kalah. Ummul Fadal ni bini Abbas. Dipanggil Ummul Fadal ni sebab apa? Dia ada anak nama Fadl, Fadl bin Abbas. Jadi depa ni, Abu Rafi' dengan Ummul Fadal ni, bila dengar khabar gembira pasukan Quraisy kalah, depa duduk di Mekah tapi depa seronok pasal depa Islam. Cuma depa tak zahirkan keislaman saja, tak zahirkan. Maka tiba-tiba Abu Lahab berjalan dengan menyeret kedua kakinya yang tak berdaya. Abu Lahab dia jalan berseret kaki, sedih sangat. Dia fras tuan-tuan. Perasaan dalam jiwa ni. Perasaan tu dia berada pada roh. Perasaan tuan-tuan kalau tuan-tuan tak kawal boleh bunuh tuan-tuan. Sedih sangat-sangat boleh mati. Marah sangat-sangat boleh mati. Dan ni Quran sebut lama lah. Quran kata apa? Qul mutu bi ghaizikum. Katakanlah wahai Muhammad, matilah hampa kerana marah hampa. Wah. Orang yang marah sangat-sangat dia boleh naik darah tinggi, boleh mati. Orang yang sedih sangat-sangat boleh kena jantung tuan-tuan. Nampak tak? Quran sebut lama lah. Kecewa, marah, kalau melampau tak kita kontrol, memberi kesan pada badan. Jadi dia jalan tuan-tuan, seret kaki dia. Punggungnya menyandar ke punggungku. Punggungnya menyandar pada punggung. Maksud dia duduk di jarak jalan dia, lalu dia duduk di pinggir batu batas Zamzam. Maksud dia duduk tepi Abu Rafi' ni lah. Siapa dia ni? Abu Lahab. Ini dia Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib sudah datang, kata orang ramai. Abu Sufyan mai. Tuan-tuan ingat cerita dia, Abu Sufyan dia bawa kafilah dagang kan. Bawa kafilah dagang yang nilai dia berapa ribu dinar tuan-tuan. Puluh ribu dinar. Jadi Abu Sufyan selamatlah. Yang tentera Abu Jahal tu nak lawan Nabi, nak selamatkan Abu Lahab, Abu Sufyan. Bila Abu Sufyan dah lepas, depa nak balik, tapi Abu Jahal ajak perang. Kita sebut dah sebelum ni kan. Abu Jahal nak perang juga, itu yang jadi perang. Kemudian Abu Lahab berkata, mari ke sini, demi Allah khabar apa yang engkau bawa. Lalu Abu Sufyan duduk di sampingnya, sementara yang lain berdiri di hadapannya. Dipanggil Abu Sufyan. Abu Sufyan Bumai lah di depan dia. Kemudian, wahai anak saudaraku, khabarkan kepadaku bagaimana urusan orang-orang di sana. Abu Lahab tanya Abu Sufyan. Dia dah dengar orang kalah tuan-tuan, tentera dah kalah tu. Jadi dia tanya pada Abu Sufyan, apa yang berlaku di sana? Abu Sufyan menjawab, sewaktu kami berhadapan dengan golongan kaum muslimin, maka kami telah menyerahkan barang dagangan kami kepada mereka. Mereka juga telah menyerang kami dan menawan kami dengan sesuka hati. Ini nipu tuan-tuan. Kenapa kata menipu? Sebab Abu Sufyan mana kena tangkap, dia lari. Ini nipu. Abu Sufyan tipu Abu Lahab. Kita dah bincang dah, Abu Sufyan dia berjaya meloloskan diri dengan kafilah dagang ni. Kemudian, demi Allah sesungguh pun begitu aku tidak mencela siapa pun. Aku sedar bahawa kami harus berhadapan dengan orang-orang yang berpakaian putih sambil menunggang kuda yang perkasa bertebaran di antara langit dan bumi. Demi Allah kuda-kuda itu tidak meninggalkan jejak walau sedikit pun dan tidak menginjak pada apa pun. Yang ni yang Abu Sufyan cerita apa yang dia nampak pada tentera Islam, ataupun apa yang tentera Quraisy cerita pada dia lah. Di perang Badar tu depa nampak apa? Depa nampak ada tentera di antara langit dan bumi tuan-tuan, yang mana tidak
kuda berpakaian putih, naik kuda yang perkasa, bertebaran di atas langit dan bumi, di antara langit dan bumi. Dan kuda itu tidak meninggalkan jejak, jalan atas bumi tapi tak ada jejak. Ni apa dia tuan-tuan ni? Kita dengar kita malaikat lah. Abu Rafi', lalu Abu Rafi' mengangkat batu pembatas Zamzam sambil berkata, jadi Abu Rafi', jadilah pembantu Abbas ni lah, dia angkat batu penutup Zamzam tu, dia nak ambil air Zamzam, dia angkat batu tu. Bila dia angkat, masa di tengah angkat tu dia cakap, demi Allah, itulah adalah para malaikat. Kenapa dia sebut? Pasal dia Islam, tapi dia sebut demi Allah itulah malaikat. Tentera apa lagi yang terbang antara langit dan bumi. Jejak dia tak bakal berpakaian putih, jejak dia tak ada di jalan atas bumi ni, tak ada kesan atas pasir. Demi Allah itulah para malaikat. Abu Lahab dengar sakit hati. Abu Lahab mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu memukul ke muka aku dengan kuat. Abu Lahab angkat tangan, tampak tu Abu Rafi'. Pasal kata apa? Malaikat tolong orang Islam. Aku hendak melawan, kata dia, tetapi dia menghempas tubuhku ke tanah, kemudian menindihku sambil memukul badanku bertubi-tubi. Abu Lahab ni kuat juga. Dia pegang Abu Rafi' ni, dia hempak ke bawah, dia tindih, dia tumbuk badan Abu Rafi' berkali-kali. Padahal akulah orang yang lemah. Ummu Fadl bangun memungut tiang pembatas Zamzam. Perempuan tapi boleh tahan lah tuan-tuan, dia punya berani. Ummu Fadl ni tu apa? Adik ipar Abu Lahab lah. Pasal adik Abu Lahab Abbas, Ummul Fadl ni bini Abbas, jadi adik ipar ni. Ummul Fadl ni ambil tiang, dia ambil tiang pembatas Zamzam, lalu memukul dengan sekuat-kuatnya ke atas kepala Abu Lahab hingga menjadi luka yang besar. Ummul Fadl berkata, engkau berani menyeksa orang ini ketika mana tuan dia tak ada. Jadi bini Abbas ni ambil katuk atas kepala Abu Lahab sekuat-kuatnya. Yang ni menjadi sebab dia mati lah. Baik, kemudian setelah itu Abu Lahab pergi sambil menundukkan mukanya. Demi Allah, Abu Lahab hanya mampu bertahan hidup 7 hari je. Nampak ni musuh Nabi nombor 1 tuan-tuan, tapi punca mati dia orang perempuan katuk tuan-tuan. Beranilah tuan-tuan ni, orang perempuan ni. Baik, Abu Lahab hanya mampu bertahan hidup 7 hari selepas itu. Itu pun Allah menimpakan penyakit pada tubuhnya. Luka kepala dia tu jadi nanah. Yang Ummu Fadl katuk dengan besi tu jadi nanah kepala dia, berupa luka bernanah. Penyakitnya itu sangat menjijikkan bangsa Arab hingga seluruh keluarganya tidak mahu menguruskan dirinya. Kepala dia jadi nanah, badan dia pun naik nanah. Orang Arab jadi geli. Penyakit nanah, busuk kan, badan nanah jadi busuk, orang Arab jadi geli. Setelah meninggal dunia, jasadnya terlantar selama 3 hari. Makna dia setelah 7 hari dia mati. 7 hari kena katuk tuan-tuan, dia matilah. 7 hari setelah perang Badar, Abu Lahab mati. Bila dia mati, orang tak berani urus, busuk. Tapi dah 3 hari dah lah busuk, berulat pula 3 hari lagi dia berbiak, busuk bertambah busuk. Dah lah busuk, penyakit dia busuk pasal reput pula. Dah 3 hari mereka tidak berani mendekatinya dan tidak berusaha untuk menguburkan mayatnya. Jadi perbiak 3 hari. Namun kerana takut mereka akan dicemuh atas kecuaian mereka itu, maka mereka pun mengorek sebuah lubang berhampiran mayat Abu Lahab. Jadi perkorek satu kubur tepi mayat Abu Lahab tu, dekat mayat Abu Lahab lah. Kemudian mereka menolak mayat itu. Dia pun tolak mayat dia, tolak bukan letak, tolak pergi jatuh. Kemudian menguburkannya dengan membalik batu daripada jarak yang jauh. Busuk sangat, dah mayat dia pun tolak jatuh dalam tu, dia pun lempak batu daripada jauh. Pasal apa? Pasal busuk sangat. Oh ya ke? Tahu kat mana kubur Abu Lahab? Tahu kat mana kubur Abu Lahab? Tahu? Oh ya ke? Imam pergi Mekah tu tak pergi tengok. Saya pun tak tahu kat mana. Saya tak pernah sampai Mekah hari tuan-tuan, tak pernah tahu kot. Tapi sekarang busuk sungguh busuk. Sebab tu kita dalam hidup ni, walaupun kita berkuasa lagu mana pun, jadilah orang yang baik tuan-tuan. Jadilah orang yang baik. Sebab apa tuan-tuan? Samsing lagu mana pun, gangster lagu mana pun, kongsi gelap, ada kaki pukul keliling kita,
kok mana pun mati. Dia tuan-tuan itu kan. Dan ingat orang yang mati ni Nabi sebut dua. Mustarihun wa mustarahun anhu. Dua. Mustarihun ni apa? Dia mati rehat daripada penatnya dunia. Betul tak? Dunia kan penat, sakit lah, demam lah, bergaduh lah, konflik lah, tak ada duit lah, kena kata kat orang lah. Dunia ni susah. Buat baik pun orang kata. Betul tak? Tuan-tuan buat baik pun orang kata. Tuan-tuan panggil Ustaz Azai terus ni. Ada orang komen ke tak ada? Ustaz Azai terus. Tuan-tuan panggil Ustaz Azai terus pun orang komen. Saya nak kata apa tuan-tuan? Yang ni saya pun tak tahulah. Itulah. Saya pun termenung panjang. Ada juga cannot brain lah. Orang putih kata cannot brain lah. Tak boleh, tak tahu nak pakai. Saya pun tak tahu. Dunia penat. Macam-macam. Buat baik ke buat sama tuan-tuan. Susah. Mati rehat daripada penatnya dunia. Kalau itu kalau baik. Kalau jahat, mustarahun anhu. Orang dunia rehat daripada dia. Hidup lu jahat. Kawan ni hang kacau, kawan ni hang buat dajal, kawan ni hang bagi sakit hati, kawan ni hang fitnah. Bila mati, orang semua alhamdulillah matilah dia. Nampak? Jadilah orang baik tuan-tuan. Tak ke mana pun kita ni. Masuk kubur kat hati. Jadi macam Bulhab, na'udzubillah. Akan datang kita sambung lagi sikit tuan-tuan. Kita lagi sikit berkenaan dengan kekalahan Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana